Alright guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Sembang Animasi. Kali ni kita akan cerita pula pasal rigging karakter low poly bersama seorang 3D modeler daripada Blind Spot Studios, iaitu Hanis. Dan dia akan tunjukkan step by step daripada mula sampai ke karakter tu menjadi. Alright. Bagi yang baru saja datang ke channel Sembang Animasi ini, welcome. Ini adalah channel yang membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan produksi animasi daripada penghasilan idea, tutorial dari segi teknikal, dan juga kadang-kadang ada sembang pasal isu semasa. So, feel free untuk tengok setiap episod yang dah ada dan sudi-sudi untuk tonton. Lepas tu share, komen dan subscribe. Okay? Saya bagi pengenalan sikit lah untuk Encik Anis kita ni. Dia bertugas sebagai, dia punya kerja sebagai modeler, 3D modeler dekat dalam kami punya team. Dia baru je grad dan dia terus daripada intern, dan atas prestasi dia yang cemerlang kita terus ajak dia masuk dan dia join kami lah. Okay, lepas cerita Cube ni kita panjangkan dia sikit. Yang ni aku masuk edit mode, lepas tu kita scale dalam 4CX. So, tekan X. Sekarang ni kita nak tambah H dekat tengah. Sebab kalau dia batang cube, kita nak tambah bone yang boleh bengkok sana bengkok sini. Kalau tak ada H dekat tengah-tengah, dia tak boleh bengkok sebab dia hanya sebatang cube. Okay, so kita tambah H dekat tengah. Untuk shortcut key dia tekan Ctrl R. Ctrl R. Okay, untuk ni aku tambah satu je dulu. Okay, sekarang kita masuk object mode balik. Okay, masuk object mode, kemudian kita tekan Shift A untuk kita tambah bone. Okay, kita kemudian armature dan kita pilih single bone. Okay, sekarang ni bone dia dekat dalam, kita tak nampak. Jadi untuk bagi kita nampak, kita pergi dekat object data properties dan kita tekan in front. So in front ni sebenarnya X-ray lah. Terms dia digunakan in front. Sekarang ni bila dah in front, apa-apa objek yang ada dekat depan bone tu, dia terus jadi X-ray. Kita boleh nampak bone tu. Bone ni sama juga macam objek lain, dia boleh masuk edit mode. So kita tekan tab untuk masuk edit mode. Bahagian view dari depan aku tekan numpad 1, kemudian aku tekan 5. So dia akan jadi view macam ni. Okay, sekarang ni bone ni dia terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama ni adalah atas ni dia nama dia tail, ekor. Okay, yang ni tail atas ni, yang bawah ni head, kepala. Okay, sekarang ni kita nak buat bone ni dia memanjang arah cube ni. So kita tarik dalam 4CX. Tarik cube dalam 4CX, kemudian kita rotate. Aku nak rotate dia betul-betul 90 darjah. So aku tekan negatif 90. So dia akan tepat 90 darjah. Okay, untuk ni kita drag balik letak dekat tengah. Okay, kemudian tail ni, bahagian tail kita tarik ke hujung cube. Nak tanya. Okay. Kalau rigging ni dia punya bola tu memang kena luar daripada objek tu ke nak kena dalam objek tu? Dalam kotak? Better dalam boleh, tepat-tepat pun boleh. Okay, aku letak dekat tepat-tepat dekat hujung tu sebabnya walaupun dia terlebih, sebenarnya dia punya hujung bone tu ada dekat sini. Dia bukan dekat sini. Oh, faham. Okay, bone ni kita boleh tukar dia punya display dia. Sekarang ni nama dia, kalau kita tengok dekat object data properties ni, dekat display S ni, octahedral. Sekarang ni view dia octahedral. Kalau kita tukar kepada yang lain, dia ada banyak. Contoh aku tukar bone, dia akan jadi lain. So, kalau
kita boleh tukar-tukar ikut kesesuaian kita. Kadang-kadang bila kita nak animate karakter, bone tu terlalu, dia macam mengacau view kita, dia terlalu besar, so kita boleh tukar kepada view lain. Oh, okay, faham. Okay, contoh macam stick ni, bila kita tengok stick, nampak sebenarnya hujung dia ada kat sini je. Kalau cedera tadi dia terlebih. Ini aku betulkan sikit lah. Sebenarnya tak kisah pun. Nak hujung boleh, nak masuk ke dalam sikit pun boleh, tak kisah. Okay, sekarang aku nak bahagikan bone tu kepada dua bahagian. Kita right click dan tekan subdivide. So dia akan subdivide kepada dua. Okay, kita masuk object mode. Masuk object mode. Okay, sekarang ni kita nak parentkan cube tu kepada bone. So cara dia, kita select cube dulu, select cube pertama, kemudian select bone kedua. First kali kita select cube, kemudian kita select bone. Okay, kenapa kita select cube dulu kemudian bone? Sebab dalam Blender, tapi bila kita select objek lain, objek yang kedua tu pula menjadi objek yang aktif. Objek yang sebelum tu dah tak aktif. Kalau boleh tengok dekat bone ni, dia dah jadi warna kuning. Kuning Warna kuning. Cube tu jadi warna merah. Sebab warna merah tu maksudnya dah tak aktif. Kuning tu jadi aktif. Lepas tu kita nak parentkan cube tu kepada bone. Kita pergi dekat atas ni, object. Pergi dekat parent. Kemudian okay, dekat bawah armature deform ni dia ada 3, empty group, automatic weight dan juga envelope weight. Okay, kita guna automatic weight. Kita tekan. Okay, bila tekan tu automatic dia akan parentkan cube tu dengan bone. Okay, kalau tadi kita select bone dulu baru cube, dia akan jadi terbalik. Dia akan parentkan bone tu kepada cube. Okay, sebab cube tu sekarang menjadi objek yang aktif. Okay, disebabkan kita dah parentkan cube dengan bone, so kalau korang select bone dan masuk post mode, bone dia ada 3 mode object mode, edit mode dan juga post mode. Post mode ni untuk kita animate. Okay, masuk post mode. Cuba select satu bone dan tekan G. Okay, wow. Okay, jadi tak? Nice. Jadi, Nice. Sekali lagi gerak. Okay, Aris lepas ni awak pula boleh try. Alright. korang yang jadi tak? Korang yang jadi tak? Belum try. Korang try dulu. Anis, tadi masa dekat apa nama tu, Control P tu, masa nak parent tu kan, dia ada banyak option kan. So kenapa pilih option yang ni? Yang ada envelope lah, ada apa benda lagi tadi? Okay, dia punya tadi yang aku tunjuk tu cara manual. Kalau shortcut key dia adalah Control P. Okay, select cube kemudian select bone, kita tekan Control P, dia akan keluar option yang sama. Okay, sekarang ni kita tengok dekat armature deform je, dekat 3 ni je. Yang lain ni kita jangan tengok. Okay, yang pertama ni empty group. Empty group ni sebelum tu aku terangkan dulu macam mana bone ni berfungsi terhadap cube, terhadap objek yang kita parentkan tu. Bila kita parentkan sesuatu objek dengan bone tu dia akan mewakili satu bahagian dekat cube tu untuk dia gerakkan. Okay, contoh sekarang ni. Okay, kenapa bila aku gerakkan bone ni dia bahagian ni dia bergerak banyak, bahagian ni dia bergerak sikit. Okay, itu sebabnya bone ni dia dah assignkan bahagian
bahagian cube ni, dia dah assignkan bahagian cube ni kepada bone ni. Okey, tapi kenapa bahagian belakang ni dia bergerak sikit, yang ni bergerak banyak? Sebabnya bila dia assignkan satu bahagian dengan bone tu, dia ada peratus dia. Sekarang ni bone ni bila kita gerakkan bahagian cube ni dia bergerak banyak sebabnya bahagian ni dia dah assignkan 100% dekat bone ni. Okay. Yang ni mungkin dia assignkan 20%, 30%. Okey, sebab tu dia bergerak sikit je. Bila anti group ni dia lebih sesuai untuk orang yang nak customkan dia punya weight dia. Okey, lupa cakap. Yang tadi tu nama dia weight. Yang berapa peratus, 100% ke 30% ke, itu dia panggil weight. Okey, anti group dia akan assignkan objek tu dengan cube. Tapi dia tak assignkan berapa peratus. Contohnya macam ni. Okay, ni aku dah unparent. Aku parentkan balik tapi menggunakan empty group. Okay, bila empty group, dia akan parentkan dengan bone ni. Okay, empty group bila masuk post mode, dia tak gerak. Sebab dia hanya parentkan saja. Tapi dia punya weight tu kita kena buat sendiri. Kita yang assignkan sendiri yang ni berapa peratus, yang ni berapa peratus. Faham. Tapi dia dah parentkan lah. Kalau kita bergerakkan bone tu dalam object mode, dia still akan bergerak. Tapi ni dalam object mode lah. Kalau post mode dia tak bergerak. Okay, yang kedua tu okay, envelope web ni sebenarnya aku tak tahu apa benda. Tak pernah guna pun. Aku selalu guna empty groups dan juga automatic weight. Okay, kita tengok dekat empty weight. Automatic weight. Automatic weight ni dia automatic assignkan bahagian objek tu kepada bone yang paling dekat dengan dia. Okay. Dia punya peratus tu ikut dia sendiri sebab dia automatic assignkan berapa peratus. Sebab tu dia bila kita gerakkan bone tadi ada yang tak betul. Sepatutnya kita nak bahagian ni saja bergerak. Tapi bahagian belakang pun bergerak sebab dia automatic weight, dia mesti ada yang tak betul kan. Okay, setakat ni korang faham tak? Faham. Okay. Okay, bagus. Guys. Alright. Okay. Kalau ada bahagian yang bengkok, contohnya sini kita nak buat bengkok kan. Kalau bahagian bengkok tu better, kalau ada lagi banyak edge lagi better. Sebab dia akan bengkokkan cube objek tu dengan lebih baik lah. Sebab dia ada banyak. So dia ada banyak ruang untuk dibengkokkan. Kalau tadi satu je. So kalau lagi banyak line tu lagi lawa lah pergerakan animation tu. Dia lagi smooth. Kalau tengok ni dia ada curve sikit. Oh, okay. Kalau tadi tu kalau tadi tu dia tajam lah macam ni. Kalau dekat model karakter ke apa nanti dia nampak kotak-kotak. So kita tambah line dekat bahagian yang bersendi lah sebenarnya. Bersendi. Tapi tak banyak sangat lah. Kalau tak jadi berat sangat pula. Dalam 2 atau 3 dah okey lah. Okay, faham. Okay, maknanya Anis, kalau macam karakter tu level macam Disney punya ke atau Pixar punya memang betul-betul banyak lah kan? Dia punya face, dia punya age tu. Dia bila dia high poly, dia lagi lawa dia punya sendi dia. Kalau korang tengok macam Minecraft ke apa ke, kalau yang tu sebab dia hanya ada satu edge saja. So kita nampak tajam lah. Possible tak kalau kita nak buat sendi macam orang lidi tu, daripada pinggang terus pecah 2 kaki? Macam mana? Okay, kan kalau ikut tulang manusia dia akan pinggang and terus ke pinggul kan. So pinggul akan belah pada kaki. So kalau orang lidi tu, kalau kita dekor lidi kan daripada badan terus pecah 2 kaki. Boleh buat macam tu ke kalau rigging? Boleh. So maksudnya combine 2 jenis aperture tu.
Dia better pakai untuk amateur je. Dia contoh lah, sekejap, Okay, contoh ni badan dia kan. Okay, ni badan dia. Kita boleh extrude je terus macam ni. Kemudian kita akan copy kepada sebelah ni. Kita boleh tekan right click, kemudian symmetrize. Alamak. Sekejap, kita boleh tekan right click dan tekan symmetrize. Dia akan copy dekat sebelah. Oh, okay. So boleh gerak macam ni. Tapi dalam animation dia orang tak pakai kan benda ni. Dia mesti ada macam buntut kan. Tengok juga, kadang ada yang letak tulang punggung ataupun dia terus ke kaki. Oh, okay. Baik ya. Okay, kalau kita buat rigging, kita akan buat sebelah bahagian saja. Kemudian baru kita copy dekat sebelah. Dia macam kita modeling lah, kita buat sebelah je kan. Jadi kita guna mirror. Kalau modeling korang faham kan? Okay, ada soalan lagi tak? Sebelum kita teruskan kepada ke character animation. Character rigging. Ada tak? Kalau tak ada, kita rehat solat dulu. Lepas tu maybe 15 minit, okey? Okay. Lepas tu masuk balik. Maybe kalau korang dah habis solat tu, korang boleh try dulu apa yang Hanis tunjuk ni. And then nanti pukul 8 kita sambung balik yang full punya ni lah, full body punya rigging. Okay ya? Okay sir. Okay, itu dia part 1 of the lesson. Kita belajar basic rigging dengan Hanis tu. Okay, I hope you guys explore dulu, buat dulu. And then nanti kita akan move on dengan part 2 iaitu rigging terhadap karakter pula. Alright? Okay, see you.